بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah. Kita ada peluang lagi duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Hujan, rahmat. Walaupun insya-Allah tak menghalang suara dakwah ni sampai ke telinga kita walaupun hujan. Sebab kita dengar dengan hati bukan dengan telinga. Oh, dahsyat. Ikhwan, cuba kita melihat malam ni daripada surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ini, ayat bermula kita tengok pada ayat 22. Allah menceritakan tentang sekelompok manusia hidupnya dan matinya. Ayat 30 sampai 32 Allah menceritakan lagi sekelompok manusia hidup dan mati mereka. Macam mana keadaan mereka? Nak tengok ayat daripada Al-Quran ini, itu nak tengok ayat 30 dulu. Patut kita tengok ayat 22 dulu, tapi nak tengok ayat 30 dulu. Itu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah walad darul akhiratu khair wala ni'ma darul muttaqin jannatu adn yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahu al-muttaqin alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Benarnya ayat-ayat Allah. Kita bila dengar ayat Quran orang baca sepatah kita faham maksud dia, kita tahulah ayat tu nak kata apa. Kita kata di mulut kita sadaqallah, benarlah Allah. Orang tu baca qul huwallahu ahad, kita tahu sadaqallah. Dia baca ayat tu habis, kita yang dengar ni, dia bukan dia yang baca, kita yang dengar ni, kita kata sadaqallahul azim, benarlah Allah, benarlah Allah. Adapun kita punya cara pula, dah habis orang tu baca, dia sendiri kata sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim maksud dia benar Allah. Apa yang Allah kata tu benar, sangat benar, betul. Sangat rugilah kalau aku tidak mempercayainya. Itu makna sadaqallahul azim. Ikhwan, wa qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa,
dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Saya ingat kita dah mengaji lama lah. Ni kita pun dah ada bulan 12. Bulan 12 pun dah hujung bulan. IPSR. Dia nak keluar ada esok lusa jawapan dia. SPM pun dah jalan dah kan. Jadi bermakna sajalah hujung-hujung tahun ni saja buat periksa sikit. Periksa akhir tahun. Bila Quran sebut kepada kita waqila lilladzina taqaw, dikatakan kepada orang yang bertakwa. Ikhwan, kita mengaji lama dah. Siapa dia orang yang bertakwa? Apa makna takwa, ikhwan? Apa makna takwa, ikhwan? Mesti ada apa? Orang putih kata overview. I'm cry. Bukan cry gila tu. I'm cry. Maksudnya betul tak saya kata ni? Overview. Maksudnya kita kena ada view. View kita tu kena ada. Maksudnya siapa dia orang bertakwa? Dari segi bahasa, orang yang bertakwa melaksanakan titah perintah Allah, melaksanakan titah perintah Allah dengan penuh rasa ketundukan, rasa ubudiyah, bukan paksa. Orang yang memaksa diri dia taat pada Allah, jiwa dia tak tenang, dia jauh daripada sifat takwa. Orang bertakwa, dia tunduk, dia khusyuk, dia khudu', dia wiqayah, dia memelihara diri dia, jangan buat benda-benda, jangan meninggalkan benda-benda yang Allah amanahkan pada dia, dan dia tidak akan buat benda-benda yang menjadi amanah supaya dia terlarang daripada buat. Dia memelihara hubungan dia dengan Allah, bukan dengan paksa, ya ikhwan, dengan mengerti, dengan faham dan tahu. Kita ada anak perempuan, ada adik perempuan, kita kata pakai tudung, tak pakai aku tendang lagi. Kita pasal kita ada tomoy, kita nak buat orang lah. Lepas tu dia takut tak? Dia takut. Bila abang ada, dia pakai. Bila dia keluar dengan kawan-kawan dia, dia naik atas bas sekolah, dia tarik tudung, dia boleh ambil sekolah. Bermakna dia merasakan keterpaksaan untuk taat kepada Allah. Ini menjauhkan dia daripada perasaan takwa. Waqila lilladzina taqaw, dikatakan kepada orang yang bertakwa, dia tunduk dengan ilmu pengetahuan kepada Allah. Saya tidak paksa antum tunduk pada Allah, antum tak paksa saya tunduk pada Allah. Kita tunduk kepada Allah ni daripada hidayah pemberian Allah. Ilmu adalah hidayah, taufik adalah pemberian daripada Allah. Akhirnya kita terpilih sebagai hamba yang bertakwa. Satu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, apa dia takwa? Tidak menderhakai Allah, taat yang tidak ada derhaka. Taat yang tidak ada derhaka. Yang kedua, kata dia syukur yang tidak ada kufur. Yang ketiga, ingat yang tidak ada lupa. Itu takwa. Hak saya kata ni kita boleh jumpa di mana? Iaitu pada ayat daripada Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Abdullah bin Mas'ud tafsir ayat ni, dia kata tiga benda tadi. Ibnu Katsir bawa dalam tafsir Ibnu Katsir. Taat yang tidak kita taat pada Allah yang tidak taat pi depan, maksiat pi belakang, tidak. Taat tanpa maksiat. Syukur tanpa kufur. Ingat tanpa lupa. Tak diselangi dengan benda-benda kalang kabut tu. Jadi inilah nama dia, nama dia takwa, nama dia takwa. Wa qila lil ladzina taqaw, dikatakan kepada orang yang bertakwa. Saya kata tak mana, saya kata semalam ke tadi pagi saya sebut, saya kata saya duduk makan dengan anak saya, tiba-tiba anak saya kata kat saya, abah, macam mana nak jadi orang Islam yang bertakwa, macam mana orang Islam yang beriman tu macam mana? Di kita tengah duduk makan pun jadi macam, awak dia tanya soalan tu, abah nak jadi orang yang kata orang beriman tu apa dia? Dia tanya soalan tu. Allah jawab, prasyarat yang paling utama untuk jadi orang beriman, orang yang bertakwa,
Nombor satu, zalikal kitabu la raiba fih. Kalau yang ni ada, kita raib dengan Al-Quran, kita tak boleh jadi hamba yang baik di sisi Allah. Dengan Quran kita tak boleh ragu, sikit pun tak boleh ragu. Afala ya'lamun, sikit pun tak boleh ragu, sikit pun tak boleh ragu. Seberat zarah tak boleh ragu. La ya'tihi al-batil, tidak ada batil pada dia. Lepas tu Quran sebut sifat yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mesti ada kontak dengan hari ghaib, hari akhir apa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mesti ada jiwa kita kontak dengan benda ghaib. Allah itu ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tengok takwa. Ikhwan, kita kena musibah, kita kena sakit, kita kena duit tak ada, kita kena macam-macam. Yang boleh merawat kita ni ikhwan, yang boleh merawat kita, boleh stay macam kita lah ni, no down. Kita tak terlibat dengan down dan tak terlibat dengan smart down. Kita tak terlibat. Kita boleh macam hari ni. Bukankah kerana yu'minuna bil ghaibi? Kerana percaya Sabang itu ada berita yang gembira, janji Allah di hari akhirat. Ni semua ikhwan yu'minuna bil ghaib. Dia bukan benda nazariat, dia bukan benda nampak dengan mata, dia benda pembalasan Allah di hari akhirat. Dia tak pakai tudung tak apa lagi. Untuk membolehkan dia pakai tudung, yu'minuna bil ghaib kena ada. Kalau dia tak percaya dengan Quran, pasal Quran lah nak menceritakan tentang hal-hal ghaib. Kita tak jumpa hal ghaib selain daripada Al-Quran kalamullah. Tak jumpa ya khan. Siapa nak cerita benda ghaib pada kita? Profesor mana? Profesor Madia mana? Tak ada khan. Tidak ada pengalaman tentang alam ghaib. Tidak ada. Saya pun tidak ada pengalaman. Saya tahu dalam kubur tu ada siksa. Saya bukan meneroka. Sat cerita sikit alam kubur. Dia kata insya-Allah bulan depan boleh lah. InsyaAllah awal bulan ni saya cuba pergi tengok apa yang ada. InsyaAllah saya balik. Kalau pasport saya lepas, InsyaAllah saya balik, saya cerita balik. Macam mana ente tahu ada alam ghaib? Kerana Quran mendedahkan. Macam mana ente tahu ada nar, ada jannah? Macam mana ente tahu ada iqab, ada thawab, ada balasan yang buruk dan ada pahala-pahala di sisi Allah? Macam mana ente tahu ada malaikat? Macam mana ente tahu ada mati? Semuanya kerana yu'minuna bil ghaibi. Kita beriman dengan ghaib yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih. Jadi ikatan mukmin dengan alam ghaib ni sangat kuat. Yu'minuna bil ghaib. Dia tak kata ya'lamuna bil ghaib, mengetahui. Yu'minuna bil ghaib, meyakini wujudnya alam ghaib seperti mana kenyataan wahyu itu. Bukan ya'lamuna tapi yu'minuna. Merasakan diri ini berdosa kalau tidak mempercayai alam ghaib. Sekurang-kurangnya inilah syarat untuk membawa kita kepada pintu takwa yang tertutup tu kita nak buka, supaya hudal lil muttaqin. Quran menjadi satu-satunya petunjuk, bukan di antara petunjuk, tapi hudan, satu-satunya. Dia tak kata hidayah, dia kata satu-satunya lil muttaqin, petunjuk bagi mukmin. Petunjuk bagi orang lain tak tahu. Petunjuk bagi orang lain tak tahu, mungkin banyak petunjuk bagi orang lain, tapi bagi mukmin dia cuma ada satu petunjuk yang datang daripada Al-Quran. Pasal itu arrogant is a very dangerous. Arrogant. Apa dia arrogant? Bongkak, sombong. Arrogant. Kalau elegant lain. Elegant ni macam hero bunga, elegant. The arrogant is a most dangerous. Most kah? Mas kah? Most lah. Macam mana? Bukan. Tak apa, janji ada suku kata tu cukup. Ada penyambung ayat. Arrogant ni, sombong ni, dia adalah satu part yang paling bahaya kalau dia jatuh dalam kita punya apa? Inner. Apa dia inner? Hati. Inner feeling. Kalau arrogant tu sombong,
Apa dia sombong? Nabi sebut, Allah sebut dalam ayat 40 daripada surah Al-A'raf, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ini arrogant, bongkak, sombong, congkak. Dengar ayat Quran, kazzabu, dia main jiwa nak mendustakan. Lepas tu dia tunjuk memek muka kata tak percaya. Benda ni kalau ada, kita terpesong daripada jalan mukmin. Itu adalah sekelumit tentang info berkaitan dengan sifat takwa. Nak tahu lebih dalam Ali Imran, Allah kata tentang apa dia? Orang bertakwa ni siapa dia? Bila Allah nak sediakan syurga pada dia seluruh langit dan bumi, Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang infak ketika senang, ketika susah, orang yang memaafkan orang yang tahan marah, dan orang yang suka buat baik. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang suka melakukan kebaikan. Ini di antara sifat muttaqin yang Quran beritahu. Dalam ayat ni, wa qila lil ladzina taqaw, dikata pada orang yang bertakwa, orang yang percaya dengan alam ghaib, orang yang percaya dengan Quran, dikata kepada mereka, ma anzala rabbukum, apa yang Tuhan kamu turunkan kepada kamu. Dengar kata kepada kamu diturunkan Quran. Dengar kata kepada kamu ni ada as-sunnah. Dengar kata kepada kamu ni diturunkan Islam. Ma anzala rabbukum, la, cuba terang pada kami apa Tuhan berturunkan apa? Yang kata Islam tu apa dia? Yang kata Quran tu apa dia? Yang kata sunnah tu apa dia? Ma anzala rabbukum, Tuhan berturun apa ke hamba? Dengar kata orang Islam ni sehari semalam kena sembahyang 5 waktu. Dengar kata orang Islam, hak perempuan, hak lelaki ni kena tutup aurat, tak boleh pakai tak tentu hala. Nikah benda yang Tuhan buat turun kepada hangpa? Ma anzala rabbukum, apa dia semua ni? Yang tanya tu nampak sangat arrogant, sombong. Yang kena tanya ni nampak sangat, dia tanya tu dengan dia nak menekan. Apa Tuhan buat turun ke hangpa? Ma anzala rabbukum, maza anzala rabbukum, apa dia benda yang Tuhan buat turun ke hamba? Terang kat kami. Mukmin jawab sepatah saja, qalu khaira. Tuhan buat turun kat kami semua benda baik. Quran benda baik, hadis benda baik, sunnah Nabi benda baik, tak boleh minum arak tu benda baik, tak boleh mendedahkan aurat benda baik, jangan makan riba benda baik, jangan buat zalim ke orang benda baik, kena sembahyang sehari semalam 5 waktu, khairah, semua ni baik. Siapa boleh jawab macam ni ikhwan? Mukmin, orang yang bertakwa. Apa dia pelajaran pada ayat ni? Apa dia pelajaran? Apa dia pelajaran? Takat ni kita boleh belajar, antum tengok macam mana jiwa mukmin yang dia tak ada sikit ragu dengan Quran. Bila Quran masuk dalam hati dia, hidayah tu cuci hati dia. Dalam agama ni dia cuma nampak satu aja, khairah, hak buruk dia tak nampak. Sekali kita akan tengok berbeza dengan orang yang lawan sifat mukmin. Dengar kata hampa ni dia ikut Nabi Muhammad, takkanlah lika. Bukan likat, lika. Apa dia? Melayu panggil apa? Ni arak ni. Betul lika. Sikit takkan tak boleh ikut. Bukan sebotol. Alah, tak ada bambu apa, tak boleh lah. Macam mana? Kereta 79 hari mengharap kawan. Tolong balik kereta untuk 7959 mengharap kawan. 7959. Apakah kita orang mengaji, alhamdulillah. Perkara khairah. 7959.
Sejak hujan lebat. Kata tu lah, kata tak gelap. Baik ikhwan. Saya ingat lagu ni kan, pernah berlaku zaman Nabi sekali, dalam Imam Muslim. Nabi tengah mengajak sahabat lagu ni. Tiba-tiba bum kata bunyi. Terkejut. Sahabat terkejut. Nabi diam. Minta atadruna ma haza? Nabi kita tahu tak? Kata bunyi apa tu? Kunna ma'an nabi idh wajaba sam'an idh sami'a wajban. Kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba kami dengar satu bunyi bom, terkejut semua pakat dia. Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Sahabat kata, Allah dan Rasul mengetahui. Nabi kata, itu bunyi yang kamu terkejut tu bunyi seketil batu yang dibuang daripada mulut neraka 70 tahun sudah. Sekarang ni dia jatuh ke dalam, dia jatuh dan dia kena intaha ila qa'riha, dia kena dasar neraka. Bunyi itu kamu dengar, dibuang 70 tahun, sab'ina kharifan, dibuang 70 tahun sudah, 70 tahun dulu. Lah ni dia jatuh, dia duduk jatuh tu 70 tahun punya dalam neraka ni. Boom kata, batu tu kena lantai. Boom kata, dibuang di alam ghaib sana. Dia punya darah itu sampai ke alam nyata. Dahsyat. Sahabat dia terkejut semua, tambah iman. Kita terkejut lagu nak terkencin. Kita punya terkejut dia macam lain. Dia terkejut lagu nak terkencin. Dia ulang alik pit pancok. Kembali pada ayat ni. Mukmin kata qalu khaira. Allah berturun kat kami semua baik. Daripada larangan Allah, daripada suruhan Allah, kami tak nampak apa, kami nampak baik. Ini jiwa mukmin. Jiwa mukmin agama ni baik. Allah jawab, lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Allah kata apa? Orang beriman ini adalah orang-orang yang mereka ini ahsanu, orang-orang yang cukup bertekun dengan kebaikan atas dunia. Jawab kata Allah turun semua baik-baik dan dia menghayati Islam tu dengan baik. Dia sabar dengan apa yang ada. Orang cerca dia, orang kata kat dia, orang buat lebih kurang kat dia sabar. Dengan Islam dia sabar. Dia tak ambil riba, dia tak ambil arak. Dia tak macam orang. Dia suruh bini dia pakai tudung semua elok. Jiran sekampung pakat duk kata kat bini dia, oi kak, oi, sampai PC dia baju pun cukup lagu tu. Oi, boleh tahan ke? Ni nak PC dia baju pun satu punya head cover buah atas kepala. Head cover dia panggil. Nak PC dia baju pun, Allah kak, oi takkan warak macam tu. Bini dia duk kena torture macam tu. Dia tak ada peduli apa orang kata, dia nak jalan macam mana Allah dan Rasul punya mahu. Allah kata dia orang baik. Waladdarul akhiratu khair. Bagi tahu kat dia sesungguhnya negeri akhirat itu cukup baik pada orang yang baik macam ni. Wala ni'mad darul muttaqin. Negeri akhirat sebaik-baik tempat, negeri untuk orang-orang yang bertakwa. Pelajaran dia ikhwan, besok kita pergi di hari akhirat ni akan rasa nikmat duduk di sana orang bertakwa. Apa dia di antara mulut orang yang bertakwa? Ayat ni kata dia nampak agama ni semua khaira. Baik, dia kata baik. Wallahi, pasal apa? Dia beriman dengan Quran, dia beriman dengan alam ghaib. Allah kata jannatu adn. Kami nanti bagi pada dia nikmat, iaitu syurga Aden. Yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Dia akan masuk dalam syurga tu. Yadkhulunaha, depa semua yang bertakwa pasti masuk dalam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar. Depa akan tengok macam mana berlarinya anak-anak sungai. Cantik. Cerita takut tak ada masa. Pasal kambing. Jangan takut tak ada masa.
nak cerita tu. Yang kata Nabi kata bila bidadari duduk tepi anak sungai dalam syurga, bidadari tu dia selak sampai nampak betih, dia duduk kibas kaki dia tu di tepi tu. Oi, kan dia cerita kan kan dia cerita benar ni. Nikmat. Sahabat-sahabat Nabi dan Nabi duk cerita lagu tu, tajri yadkhulunaha, depa akan masuk dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, ada yang tunduk air mata turun. Ni ke Tuhan nak bagi pada kami? Bila menangis ni tak tahu nak abang, ya Rasulullah saya hamba, ya Rasulullah orang tak pandang saya, adakah Tuhan nak bagi sampai macam tu? Nabi kata Allah bagi pada semua orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Allah sangat adil. Allah kata apa dalam ayat ni? Allah kata lahum fiha ma yasha'un. Depa masuk dalam syurga, ma yasha'un, apa yang ada dalam syurga ni apa yang depa mau. Apa yang ada dalam syurga ni, depa masuk dalam syurga, depa dapat semua apa depa mau. Tak ada ditolak macam dunia ni. Dunia ni kita duk minta, ya Allah bagilah menega saya bulan ni bagus sikit, lancang sikit ni, saya ni kalau dapat bagus punya menega tahun ni saya ada cadang nak pergi umrah. Kira duk ikat Tuhan macam tu. Kita duk ikat Tuhan. Saya ni bukan tak mau pergi umrah, cuba orang bagi lebih sikit, saya pergi bukan nak pergi pun, kira macam nak berkenal Tuhan. Tengok tak dapat. Tengok insya-Allah Ustaz tolong dah doa apa yang saya buat ni berjaya. InsyaAllah Ustaz kalau berjaya, saya pun ada 10% daripada untung nak salur pada dakwah. Dikat Ustaz. Ustaz dengar apa sedap hati ya, punya doa siang malam pagi petang. Tapi dalam syurga ni, depa masuk dalam syurga, Quran kata lahum fiha, depa masuk dalam syurga tu ma yasha'un, semua depa mau dapat. Kazalika yajzillahul muttaqin, inilah satu balasan yang Allah bagi pada orang yang bertakwa. Dalam dunia ni macam-macam, dapat tak dapat, frust, kecewa, air mata turun, tapi dalam syurga ni minta dengan senyum dapat. Dia main satu buah, dia bergolek satu buah, nampak macam rasa buah tu, kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan. Dapat satu buah makan, tolak api ke tepi, dia main pula satu buah macam tu pula. Ni macam kami pernah makan dah. Allah kata mutasyabiha, kami buat macam nampak samak-samak tapi rasa lain, nikmat lain, kena atas lidah tu dia lain. Tadi ni makan nikmat dah, masa mula makan kena ya Allah tak ada buah nikmat lagu ni, punya sedap. Second dia ambil, dia kena nikmat tu lebih sedap daripada hak mula. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Allah kata orang-orang yang mereka dimatikan dalam keadaan baik. Siapa dia orang tu? Hak bertakwa tadilah. Yaquluna, masa dia nak mati tu, salamun alaikum. Malaikat kata dekat dia, salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah hampa dalam syurga, masuklah hampa dalam syurga disebabkan hampa di atas dunia beriman adanya syurga, buat ibadat nak masuk syurga. Masuk dalam syurga. Malaikat kata apa? Salamun alaikum. Selamat, assalamualaikum, udkhulul jannah, masuk semua dalam syurga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang hampa dah buat ni, apa pada syurga. Ini juga dalil kita pegang, kita boleh kata salamun alaikum ke orang tanpa assalamualaikum. Ni malaikat nak sebut assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Salamun alaikum warahmatullahi, boleh. Tapi yang masyhurnya assalamualaikum warahmatullahi. Kita hantar SMS, kita buh salam, boleh tak boleh? Boleh. Al-Quran kata salamun. Tu kalau waqaf salam.
Kalau salamun wasal. Kita pun hantar SMS salam ya Al-Fadil, maka Al-Fadil kena jawab Waalaikumsalam. Pasal salam tu masyhur. Kesimpulan dia apa ikhwan? Kesimpulan dia, ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tengok pula satu orang pula. Tadi dia kata orang beriman dia nak mati dalam satu suasana yang cukup baik. Alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibina. Dia mati diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tayyibina, baik. Baik di situ kita nak ukur lagu mana? Baik di sisi agama. Mati aksiden itu semua tak ada kisah punya, tapi dia mati baik. Dia mati dalam keadaan orang tengok, orang kata baik, dan dia satu orang yang baik, hati dia sentiasa iman pada Allah. Yang kata tadi, dia taat Allah, tak ada ingat nak derhaka. Dia syukur Allah, tak ada ingat dalam hati nak kufur. Dia ingat Allah, tak ada ingat dalam hati nak lupa. Sentiasa dia macam tu, dia mati. Mati kena bunuh ke, mati kena tolak bangunan ke, mati kena tembak ke, nak naik motor hujan ribut tengah lagu ni, bawa motor jatuh masuk dalam parit, mati lemah. Tapi hati ni macam sifat takwa tadi, nak taat tanpa derhaka, nak syukur tanpa kufur, nak ingat tanpa lupa, maka mati dia di mana saja tu tayyibin, dia mati baik. Jadi mati baik ni jangan ukur dengan mata kita. Kita punya mati baik, mau mati tak ada sakit apa, kecil manis ke darah tinggi tak ada. Tu mau mati pula duk hati-hati. Aci boleh mau mati pula lepas minta maaf dekat semua orang, semua cantik. Aci boleh mau mati pula, mau mati malam Jumaat pakai putih satu minyak antar membubuh. Aci boleh pula. Semua aci duk boleh tu, orang lain tak boleh, aci aja duk boleh. Aci boleh pula, maksud tu pula nak mati macam mana? Mau duduk siap-siap, mau bagi wasiat, mau dengar pula orang bagi salam. Tu habaq pula kat semua orang, okey saya nak balik dah. La ilaha illallah, tutup mata. Kita faham macam tu. Yang aci boleh mau mati lagu tu. Dah. Kalau dapat lagu tu baguslah. Tapi maksud tayyibi ni bukan macam tu. Mati yang agama iktiraf, mati dia mati yang cukup baik. Mati syahid ni ikhwan mana ada. Mati syahid ni kalau lagi tangan pelantin balik sana, terborai perut, orat perut keluar angkut sini. Tu mati syahid. Tapi mati syahid sebaik-baik mati. Tak apa dia mati macam mana pun, dia sabar kepada Allah. Ini balasan dia. Tengok pula lagi satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 24. Allah kata, "Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum." Tadi kata pada orang beriman, ni kata pula lagi pada satu kawan. Nak tengok dia ni beriman ke tak beriman. Maza anzala rabbukum. Apa Tuhan berturun ke hangpa ni? Dengar kata Tuhan berturun ke hangpa Islam. Soalan yang sama tanya pada kawan tadi. Apa dia jawab? Baik. Tanya pula kawan sebelah ni, maza anzala rabbukum. Apa Tuhan yang berturun ke hang? Dengar kata ada Islam berturun. Dengar kata agama macam ni. Dengar kata hampa orang Islam ni rasuah-rasuah tak boleh. Hampa orang Islam ni kalau jumpa orang kena bagi salam. Hampa orang Islam ni musuh tak boleh. Betul ke semua ni Tuhan berturun ke hampa? Dia jawab satu perkataan. Dia kata qalu asatirul awwalin. Semua ni nonsense. Apa ni? Semua ni rejad merepek. Jadi apa orang Islam? Hingga 5 waktu nak kena pergi masjid. Gila, tak tahu orang kita ni sibuk. Dengan subsidi pun tak ada apa. Lagu tu punya marah. Contoh. Maza anzala rabbukum. Apa dia Tuhan berturun ke hamba? Jawab terus. Jawab tu menunjukkan jiwa dia ada apa. Asatirul awwalin. Islam ni semua merepek. Tuhan ni tak ada satu benda dia berturun, melainkan semua merepek. 24 jam keluar rumah, 24 jam kena pakai tudung. Sakit pun kena semayang, sibuk pun kena semayang. Hang gila aku bawa kereta daripada Pulau Pinang nak pergi sampai Singapura contoh. Gila nak kena semayang. Dah aku keluar dengan anak pinak aku ramai.
Dah hantar dah lah ni highway ni semua RNR, 5 minit tinggal kereta, orang pecah kereta. Nak kena semayang, dah semayang pula susah hantar lah. Dia bagi tahu jamak apa bala, aku bukan tahu semua ni. Lagu tu punya marah. Maza anzala rabbukum, Tuhan betul apa gang? Asatirul awwalin. Semua ni aku duk tengok agama ni tak masuk akal. Dia sudah cakap satu fitnah dekat Allah. Apa Allah kata kat dia? Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Oh, dahsyat ikhwan. Allah kata dia akan tanggung setiap perkataan yang dia kata kepada Allah kamilatan, secara sempurna di hari akhirat. Dia akan tengok tiap word yang dia keluar dekat agama Tuhan. Kami bagi dia tengok balik. Hang sedangkah hang pernah kata agama ni nonsense? People like you alamak, dia tunjuk jari main lagu tu. People like you talking nonsense. Alamak. You religious Are you sure you religious? Maksud dia hang ni betul-betul orang agama kan? Religious ni maksud dia orang yang komit dengan agama nah. Are you sure? Are this a right decision? I ask you some question. Ni, which ayat? Which chapter in the Quran yang kata perempuan kena pakai tudung ni? I ask you lah. You ni duk pergi kuliah tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam kan? So I ask you, which ayat? Which chapter? Which surah? You cerita dekat yang kata Quran kata perempuan kena pakai tudung? Please. Alamak, dia tanya lagu tu, kita pula alamak. Kita baru balik 7-Eleven. Bukan baru sudah baca Quran. Dia tanya kat kita lagu tu, ayat apa, surah apa, muka surat berapa yang kata perempuan kena pakai tudung. Kita kata tak lah, I tak ingat lah, tapi benda ni kena pakai. People like you you talking, you bagi tahu kata head cover ni kena pakai. So I ask you now, ayat apa, surah apa, you kata you tak tahu. You talking nonsense. People like you lah duk naik kapal terbang duk jatuh, anda dah people like you lah. Sombong. Kita duk bawa kereta, pasal apa aku tak boleh jawab tadi? Kita pun jadi pening. Pasal apa aku tak boleh jawab tadi? Aku duk mengaji kuliah maghrib, kata maghrib aku mengaji, lepas isyak aku mengaji, tak hujan aku mengaji, hujan lebat turun pun aku duk mengaji. Pasal apa aku tak boleh jawab? Dia jadi pening. Allah kata apa dia? Allah kata tunggu hari kiamat, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dia akan tanggung dosa secara sempurna di atas setiap perkataan yang dia kata pada Allah tadi. Tak cukup takat tu, wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin. Dia juga akan tanggung setiap dosa orang yang telah tersesat dengan perkataan dia secara sempurna di hari kiamat. Ala sa'a ma yazirun. Allah kata sesungguhnya sangat buruk dosa yang dia akan pikul di hari akhirat nanti. Apa pelajaran dia ikhwan? Satu orang mukmin berbeza langsung bahasa dia dengan orang yang tidak mukmin. Orang tak mukmin ni ikhwan, dia tengok agama ni dia cemah. Dia tengok agama ni dia jadi cemah. Alamak, mai pula dah. Raya dia seronok, puasa tu dia cemah. Raya dia very happy, open house ke. Dia seronok pasal dia satu temasya. Raya ni dekat dia satu event, satu temasya lah. Dia seronok. Abang nak kena puasa, dah puasa 30 hari. Kita abang pula puasa 6 hari. Alamak, dia kata 6 pula. 30 buat tak cukup, 6 pula. Ni berapa hari nak puasa betul-betul dia. Dia jadi cumah. Dah habis puasa 6 kita abang pula, walaupun dah habis Ramadan, puasa 6 pun dah habis, Isnin Khamis tetap sunat puasa. Alamak, Isnin pula. Dia buat muka macam asam gulubi tak cukup. Dia buat alamak.
Kita abang pula Nabi suka puasa 13, 14, 15. Allah, dia kata ni lah aku tak mau campur ngang. Hari tu aku tak campur dengan hang punya selamat. Ramadan pun aku tak puasa. Aku campur dengan hang ni satu masalah apa kat aku. Cemas dia cemas. Allah kata apa ikhwan? Allah kata qad makara alladhina min qablihim fa'ata Allahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alayhimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'azab min haitsu la yash'urun. Dahsyat. Allah bawa satu contoh. Allah kata kami tak heran kalau ada hamba kami nak derhaka kepada kami macam ni, kami tak heran. Allah kata cuba dengar apa aku nak kata. Qad makara alladhina min qablihim. Umat dahulu lebih mangkak daripada hang pun ada. Allah beritahu. Umat dulu, umat zaman Nabi dulu lebih makar, lebih teruk engkar dia daripada macam hampa ni. Fa'ata Allahu bunyanahum minal qawa'id. Mangkak depa ni sampai pada peringkat apa dia? Depa buat satu binaan, buk naik ke atas, nak pergi cari Tuhan. Lagu ni punya mangkak dah. Dia buat satu binaan, dia buat satu macam mana apa dia buat satu qawaid, dia buat macam satu tiang foundation, dia buat macam satu tiang macam tu, dia nak naik atas tu, nak buat atas tu pula dia buat macam mana satu binaan, satu bumbung. Dia nak buat apa? Dia nak pergi cari Tuhan. Macam Firaun buat. Allah kata apa? Wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Allah telah bagi kepada mereka satu azab. Azab tu mai daripada jalan mereka tak pernah sangka azab nak lalu kot tu. Rezeki Allah pun dia mai daripada sumber min haitsu la yahtasib. Tuhan nak bagi kita jahanam pun dia mai daripada sumber min haitsu la yash'urun. Tak sangka jalan tu nak bagi jahanam. Tengok jahanam. Dia punya pasal apa? Dia punya pasal kita punya engkar. Tengok ikhwan, Allah bagi contoh. Lepas tu Allah kata summa yaumal qiyamah. Orang-orang macam ni tak percaya dengan Allah, duk kata agama ni tak elok, tak percaya dekat cara hidup Nabi, semua tak percaya. Allah kata besok di hari kiamat yukhzihim, Allah akan hina mereka. Yukhzihim, Allah akan hina mereka. Lepas tu wa yaqulu aina syuraka'i alladhi kuntum tushaqquna fihim. Allah kata bila sampai di hari akhirat, Allah kata dekat mereka, mana dia sekutu-sekutu aku, mana dia benda yang masa dunia dulu hampa lebih percaya dia daripada hampa percaya ke aku, hampa lebih bergantung pada dia lebih daripada bergantung pada aku. Mana dia benda yang hampa ambil benda tu, hampa sakiti aku, hampa sakiti nabi-nabi aku. Mana dia benda tu? Hari ni aku nak tengok benda tu. Allah tanya. Oh ikhwan, habis. Siapa boleh jawab dengan Tuhan? Bukan dengan Tuhan ikhwan ni. JPJ buat rock block, dia tanya mana IC, cari tak jumpa. Poket aku tu, tadi saya bawa. JPJ kata tadi bawa, lah tak bawa. Tanda jadi blur. Ambil apa slip gaji pergi bagi kat dia. Saya minta IC bukan minta slip gaji. Oh astaghfirullahalazim. Kalau kena sahabat KTM dia bagi yang kapek-kapek rumah. Dia jadi cuma. Ini Allah tanya ikhwan. Mana dia? Mana dia saingan? Apa? Tadi kita belajar satu bahasa orang putih. Apa dia? Associate. Nak sebut tu payah. Associate. Pasal lidah ni jaga nak makan kambing tu yang susah nak sebut tu. Associate. Dia duduk repair nak kambing ni. Kita
kita. Kita tu, kita pergi ambil benda tu, kita buat syirik dengan Tuhan. Allah hantar Nabi, Nabi kita tak ikut, kita pergi ikut satu orang lain. Dah kita ikut satu orang lain, kita kutuk pula Nabi. Sampai di hari akhirat, kita pergi ikut jalan lain, kita tak ikut cara Islam. Kita ada modern life, kita ada western life. Kita hidup cara kita, jenis kelumbung tak pakai pun tak apa, jenis keluar rumah boleh bercampur hang aku, jenis lika-lika ni tak ada mabuk, tak ada apa, sikit aja Tuhan tahu hati kita. Lagu tu punya hidup. Lagu tu punya hidup. Orang belum pinang kata mangkak kan. I ask you something. Dia tanya, I ask you something. Actually lika ni haram ke? Cik, bahasa dia actually lika ni haram. Kita kata dalam kita duk mengaji ni haram lah. Innama kita pun a'udzubillah lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal khamru wal maisir haram lah. Kan kita pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja benda banyak mabuk, sikit pun haram. Kita betul punya cakap mah. Okey. Dia kata okey, I understand lah. Tapi saja nak tanya, kalau I minum juga jadi macam mana? Oh, dia main soalan gila. Tak, kita kata haram. Okay, I understand. You kata haram, I understand lah. So I'm respect you punya keputusan, I respect. So I nak tanya satu, kalau I makan juga jadi macam mana? Dia tanya kat kita soalan hujan seriat. Dia tanya soalan tu hujan berhenti. Tak apalah, memang haram. Tapi saja nak tanya, kalau I makan juga jadi macam mana? Kita kata tak ada jadi apa lah kan, tapi benda ni haram lah, tu salah nak makan. Tak apa, I tahu dia haram, tapi kalau I makan juga jadi macam mana? Aku tu punya gila dah. Haram satu bah. Nak tanya, kalau I makan juga, you kata haram. Kalau I makan juga, I minum juga liquor ni, dia memanglah dia haram. Kalau I makan juga, I jadi apa? Kita jadi macam kancing. Kita kata tak jadi apa lah. Okey, tak jadi apa, tak apa, I makan lah. Lalu kata tak jadi apa. Lagu ni punya gila babi pun ada hidup, ikhwan. Tak apa, boleh cakap, boleh kata, boleh buat. Ayat ni kata apa dia? Menjelang hari kiamat, Allah tanya, aina syurakai? Mana dia benda hang buat melawak dengan aku? Mana dia bahasa-bahasa? Hari ni aku nak dengar, hari ni aku mau hang tanggung setiap word, setiap kalimah perkataan hang kata kat aku mau hang tanggung secara sempurna. Allah kata kat dia, qala alladhina utul ilma, berkatalah orang-orang yang ada ilmu, inna khizyal yawm wa su'a 'alal kafirin. Orang-orang beriman bila mereka tengok hari kiamat, orang kafir ni kena macam tu, orang tak ada iman kena lagu ni, Tuhan pula buat lagu tu kat dia. Oh, hari tu hidup hang buat gila. Hang buat gila kat agama aku nah. Hang tanya soalan bukan-bukan. Mai di hari akhirat Allah tanya balik soalan lagu tu kat dia. Masa tu orang beriman tengok, orang beriman kata apa dia? Innal khizya, sesungguhnya kehinaan, sesungguhnya kesakitan, al-yawma, pada hari ini, wasu'a, keburukan ini, semua atas orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah. Hari ini mereka dah tak boleh nak buat apa, mereka dicekak, mereka dipegang, dan mereka akan diazab oleh Allah. Allah kata, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan dia buat zalim kat diri dia. Zalim yang paling besar ni apa dia, ikhwan? Tak beriman dengan Tuhan. Inilah zalim paling besar. Meragui Allah itu akan tolong hamba, dia baca doa, dia baca, tapi jiwa dia duk jadi buat. Jiwa dia jadi tak tenang. Tuhan boleh tolong ke? Actually ni actually tak habis-habis. Betul-betul Tuhan ni boleh tolong kita ke? Betul-betul Tuhan ni wujud kau cakap bukan-bukan.
dia mati dalam keadaan dia buat zalim. Fa'alqaw salam, masa dia mati tu, fa'alqaw salam, dia jadi satu orang yang bersendirian. Dia jadi satu orang yang dia jadi satu orang yang apa kita kata? Dia jadi collapse. Fa'alqaw salam, dia jadi satu orang yang dia nak serah diri dia kat siapa? Kat siapa dia nak serah diri dia? Masa dia nak mati, dia tu, kalau Tuhan serah diri dia pada dia, lah ni hang nak mati, malaikat nak ambil nyawa hang nak gantung kat siapa? Dia berada ikhwatul iman dalam keadaan dia jadi satu orang yang surrender. Dia surrender. Dia jadi satu orang yang apa macam tu. Mulut dia kata, bila nampak dah dia jadi lagu tu, mulut dia kata sepatah, ma kunna na'malu min su'. Mulut dia kata sepatah, kami tak pernah buat sejahat lagu tu sampai Tuhan nak balas kami seburuk lagu ni. Tengok, dia jadi lagu tu. Ma kunna na'malu min su'. Dia tengok apa dia nak kena, Tuhan torture dia, Tuhan tekan dia balik di hari akhirat. Mana dia orang-orang yang percaya lebih daripada Allah, bahkan hang guna orang tu untuk menyakiti aku dan Nabi aku. Mana dia? Dia takut. Dia kata apa? Ma kunna na'mal min su'. Dia kata takkanlah kami buat seburuk ni. Dia jadi lagu tu, dia jadi kecut perut, dia jadi tak tentu hala. Takkanlah saya buat seburuk ni. Dia tengok apa dia nak kena. Allah kata bala. Allah kata sudahlah, itu sudah berlakon dah. Allah kata sudahlah. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah sangat mengetahui apa yang hang buat. Dia jadi takut. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Lah ni kata Allah, hampa semua ni masuk terus ke dalam neraka jahanam, hampa pi kekal dalam dia. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Di situlah tempat yang paling sesuai dengan orang yang sombong macam hamba ni. Tak ada siapa boleh tolong dah. Ikhwatul iman a'azakumullah. Ada dua pembandingan kan? Macam mana cara hidup tak beriman, macam mana cara hidup beriman, macam mana kalam-kalam yang keluar daripada mulut orang beriman, macam mana bentuk sirah ayat yang keluar daripada mulut orang yang tidak beriman, dan bagaimana sudahnya orang beriman dan bagaimana sudahnya orang tak beriman. Kita nak pilih apa ikhwan? Kita pilih iman. Pilihan kita sangat tepat. Pilihan kita tak ada salah. Kita pilih apa ikhwan? Kita pilih nak jadi orang yang beriman kepada Allah, dan pilihan kita tak pernah salah. Tak pernah salah. Siapa-siapa yang pilih tak mau beriman pada Allah, dialah yang salah. Siapa-siapa pilih tak mau ikut Nabi Muhammad, dia menyesal. Siapa-siapa pilih nak ikut Nabi Muhammad A to Z, dia nak follow Nabi Muhammad, dialah orang yang paling rugi sekali. Kerana itu ikhwatul iman, kita kena jadi satu orang yang cukup beriman kepada Allah, dan kita kena jadi satu orang yang benar-benar percaya dengan apa yang Allah Ta'ala nak balas pada kita dunia sampai akhirat. Cukuplah tak kata. Itu mungkin kira panjang lah. Dia berumur ni dia tak boleh panjang-panjang. Dia biasa-biasalah, dekat 2 jam tu biasa-biasalah. Ya. Jadi ikhwan, jadilah orang yang beriman. Orang beriman tak rugi, sedih tak rugi. Miskin kita, susah kita, sakit kita, tak boleh halang kita jadi orang beriman. Tak boleh halang, tak boleh halang. Pasal iman duduk dalam hati, duduk di mulut, dan duduk pada perwatakan kita. Kita tua, mulut kita mulut iman, jiwa kita jiwa iman, perbuatan kita nampak iman. Nampak iman. Tak beriman nampak. Menantu dia bawa kereta, menantu dia tengok jam, ayah dah 12.59 waktu 1 suku, dekat dah ni, kita singgah lah masjid yang paling dekat sekali. Semayang ni semua tak apa, kita pergi dulu, ni semua kerja penting. Semayang tak apa, semayang boleh qada. Alamak, umur 67 cakap macam tu.
Kita ikhwan, Allah tak wujudkan kita untuk hukum orang. Tapi kita duk dengar kalam macam tu, kalam masmuh. Kalam masmuh, maksud dia apa? Dia cakap satu benda yang kita boleh faham apa dia nak kata. Ni apa sembahyang? Jalan jauh lagi lah. Mayang bila pun boleh. Ni kita nak pegang kenduri ni. Adik-beradik tunggu ramai. Pecut sikit. Menantu dia kata, ayah, dah masuk waktu. Aku tahu lah masuk waktu. Bukan kata masuk waktu, masuk betul pun aku tahu. Aku tu cakap umur 65. Tu ayah macam mana? Orang duk kata pitur duk ayah kot lipat lagi baru orang tahu. Nak lipat menantu dia, nak lipat. Menantu duk tengok biar betul orang tua ni. Jom. Dak ayah ni tak sembahyang ni berdosa. Dosa-dosa apa? Aku tanggung esok. Aku tahu lah nak cakap apa. Aku tahu nak selotong apa dengan Tuhan. Alamak nak selotong. Kalam dia tu kalam masmuh. Maksud dia ada benda kita faham. Agama ni tak penting. Agama ni secondary. Bukan agama ni satu benda yang menjadi apa? Apa lawan kepada secondary? Apa? Itu dia nak keluar, dia tak mau keluar. Agama ni bukan keutamaan. Agama ni bukan benda yang kena buat. Jadi kita ikhwan, kita pilih nak hidup cara baik-baik. Kita tak mau hidup dan kita akan rasa tenang ikhwan. Wallahi demi Allah, kita akan tenang. Pasal ketenangan itu daripada Allah. Dan dalam surah Ar-Ra'du Allah kata apa? Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Satu contoh tenang yang sangat menarik, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kena tangkap masuk penjara. Ibnu Qayyim ziarah dia. Ibnu Qayyim tengok pertama dia sujud, dia duk baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita pun tahu dah makna dia apa. Yang kedua, dia tengok Ibnu Taimiyah kata sepatah, kata Ibnu Taimiyah, depa boleh pisahkan aku dengan macam-macam di luar sana, tapi depa tak boleh pisah aku dengan syurga yang ada dalam hati aku. Beriman kepada Allah ni satu nikmat yang disentuh dalam lubuk hati aku yang paling dalam. Hak ni siapa pun tak boleh sentuh kerana dia tersimpan dalam tempat yang paling selamat. Tempat paling selamat dia duduk. Orang boleh sentuh kita. Jaga. Dia tempat saya, cerita lama dah. Azan. Itu azan subuh derah. Dia mai dia bagi penampak tu. Aku dah pesali kat hang. Hang punya speaker tu tuju rumah aku. Hang punya speaker tu duk azan tu tuju aku ni pekak badak ke? Memang dia tak main sembahyang. Bagi penampak, jatuh terlentang. Nak lawan tak boleh. Dia ni kerja tarik tongkang zaman dulu. Borak semua naik. Kan? Macam apa? Yang perempuan nak pergi terjun, yang Abang Haji pergi tolong selamat tu. Apa nama dia? Kan Syarif Dul nak pergi rogol dia kan, pasal hutang kan. Dia lari-lari nak pergi bunuh diri. Mujur Abang Haji sedar. Abang Haji dia pun lompat, cap kata, bawa dia balik rumah Cik Nomah. Tak ingat nama dia nah. Sejak dia ingat surah-surah Quran ni, lupa dah nama-nama dia semua. Kan Abang Haji tanya kat dia, "Hai, awak bapa anda buat lagu ni?" Abang Haji pun naik marah ha? Abang Haji pun naik marah. Abang Haji kata, "Awak bapa anda buat lagu ni, bapa hang tu macam mana?" Abang Haji nak jumpa, "Bapa saya tinggi, tangan dia berorak-orak." Dia tunjuk lagu tu, tangan saya berorak-orak. Abang Haji kata, "Tak apa, lain kali ya." Apa nama dia, lupa nah? Sofia, Dayang Sofia. Kita benda baik pun ingat, benda tak baik pun kita ingat juga kan. Dia balance. Jadi kawan ni pun dia nak lawan tak boleh. Tangan tu macam tangan bapak Sofia tu, dia punya orang-orang terlentang kena pukul.
Jadi bila dia buat lagu tu kalam masmuh, ada benda kita faham. Apa dia? Jiwa dia tak tenang. Ibnu Taimiyah ni ikhwan, kau rampas lah apa dah, tapi kau tak boleh rampas iman aku pada Allah. Ini aku akan pertahan dan beriman pada Allah ni. Bila kita pejam mata, kita bawa pemikiran kita masuk meredah dalam hati perasaan kita, kita rasa nikmat dia macam syurga. Siapa-siapa yang tak rasa syurga ni wujud dalam dunia dalam bentuk macam ni, kemungkinan besar kata Ibnu Taimiyah dia tak akan masuk syurga betul di hari akhirat. Kerana nak masuk syurga tu kena dengan perasaan iman kepada Allah. Kita kena beriman pada Allah sampai kita rasa syurga dalam hati kita. Subhanallah ya khan. Kita pilih nak beriman, nak mati baik-baik. Mati ni bukan kata selesai dengan ambil nyawa, tak selesai. Roh naik ke atas, turun balik, ada percakapan pula, masuk dalam kubur, mayat jenazah tu, roh tu duk tengok jenazah dia, buang dalam tanah pula. Lagi satu babak episod pula main, tanya pula Tuhan siapa, agama apa, Nabi apa. Tak selesai cakap, takat tu tak habis, tunggu pula sangkakala ditiup terbongkar, yang mana kata mati terbongkar, terpelantin keluar, berdiri pula nak lari pergi pada mahsyar. Tak habis takat tu lagi, nak dihisap pula. Tak selesai takat tu, ada jambatan sirat, ada penimbang, ada macam-macam. Tak selesai. Kita pilih mati baik-baik, iman pada Allah, supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita ikhwan. Barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Jawab soalan tadi bagi umrah orang yang Madad. Madad, kalau kita buka dalam kamus, madad ni dia, kalau kita kalimah madad, kita tulis madad, mim dal dal, madad. Dia punya wazan madad ni aunun, ain waw nun, aunun. Apa makna aunun? Pertolongan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong hambanya selama mana hambanya itu menolong saudara dia. Maka bila kita kata madad, bermakna tolong, bantulah. Kalau kita kata madad Rasulullah, maksud dia Rasulullah tolonglah saya perlu bantuan, kesianlah dekat saya. Madad Rasulullah. Jadi kita kan Allah bagi pertimbangan akal yang waras. Rasulullah dah tak ada, bolehkah kita kata lagu tu? Kita patut kata madad Rasulullah ke? Kita patut kata madad Allah ke? Yang boleh tolong saya Rasulullah ke? Yang boleh tolong saya Allah ke? Allah. Maka tak kena kalau kita kata madad Rasulullah. Pasal dia kalimah yang dipaham dengan makna macam tu. Pertolongan, bantuan hanya hamba dengan Allah. Kita tak boleh kata madad. Kalau ada orang dia nak kata juga, kita nak kata apa? Kita kata bila hamba minta bantuan lain daripada Allah, rosaklah akidah dia, la ilaha illallah. Ini berkaitan dengan uluhiyah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan semua kalam-kalam doa adalah ibadah. Walaupun kita tak angkat tangan, tapi kita sebut di mulut astaghfirullah, dia doa minta ampun, dia ibadah. Kita kata astaghis, tolong saya, walaupun kita tak angkat tangan, dia adalah ibadah. Maka madad Rasulullah, kita kata ya Rasulullah tolonglah saya. Siapa boleh tolong kita? Baginda dah wafat. Patut kita kata ya Allah tolonglah aku. Sepulang kalau orang tu dia nak buat ketegak juga, dia punya pasal. Kita bukan dilahirkan innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar
fayu'azibuhu Allahul azabal akbar. Kamu ini muzakir, bagi ingat. Dari situ kita mengharapkan rakyat Malaysia khususnya, kita harap supaya rakyat Malaysia ni dia nak ikut siapa pun dia ikut, tapi tolonglah ada lapang dada mau dengar lain daripada guru kita, mau dengar. Kita ikut tarikat ke, ikut sufi ke, ikut apakah, ikutlah. Orang utara kata panah pelingkuk bigaan lah. Tapi please apa dia? Tolong dengar. Jangan kita judge. Kita satu pihak kita bagi satu hukuman, kita tak mau dengar dia punya penjelasan. Kita suka pihak yang duk kata madat Rasulullah, kita suka dengar. Okay, that your decision, you make your decision in your life. Tapi but before you make some decision, please hear something. Dengar benda lain. Dengar dua pandangan yang berbeza pada satu bab. Apa pandangan dia? Apa? Kita setuju dengan semua fatwa. Bagus, alhamdulillah. Tapi dengar juga fatwa pelih tu kata apa? Apa dia kata? Oh, yang terlibat dengan fatwa pelih pun bukan kecil punya anak. Profesor yang terlibat tu, profesor dalam hadis, doktor dalam hadis. Bukan kata kecil punya anak. So dengar. Quran kata apa dia? Dengar, lepas tu buat decision kepada apa dia? Yang paling terbaik. Itu 18 daripada surah Az-Zumar. Dengar. Make some decision. Dan decision itu decision yang paling baik. Gabung semua dengar. Nak ya hanana lah. Kita nak duduk seorang-seorang, ya hanana, pelingkup bila hang, tangan hang, mulut hang. Ayat tadi kata apa? Setiap benda yang hang ucap based on agama, hang kena selesaikan setiap kalimah itu di hadapan Allah. Setiap pasal itu nas diperlukan. Hang kata boleh, apa nas dia? Hang kata tak boleh, apa nas? Dua-dua pihak akan bangkit depan Allah untuk selesai cara sempurna. Kerana kita duk pakai agama dia. Dengarlah pihak Ustaz Zulkarnain Hamzah kan? Ustaz Zulkarnain Hamzah kan? Dia buat satu kuliah pendek-pendek tu kan. Dia kata dalam kuliah dia ada, saya pun dapat WhatsApp orang hantar mail ke saya. Ada apa? Cuma apa? Zahara dinul muayyad. Bukan. Apa tu? Apa dia? Ada dia Zuharuddin yang belakang tu. Bi zuhuri Nabi Ahmad yahan fadlu mina. Tak nak bagi saya tenang Ustaz nah. Saya minum dulu. Bismillah. Zuharuddinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad zalika fadlu min Allah. Allah. Baik. Okey lepas tu dia mulalah. Okey, this is not saya punya opinion, saya ambil daripada Ustaz Zulkarnain Hamzah. Zulkarnain Hamzah ni ikhwan, dia bukan macam saya orang tak ada pelajaran. Dia orang ada pelajaran. Saya tak ada apa. Senawi ni pun 4 pun tak penuh, 2,5. Saya tak ada apa. I'm Mr. Nobody. Maka saya kena ambil perkataan somebody. Dia kata kalimah Allah tu dipanggil dengan lafzul jalalah. Okey. Lafzul jalalah ni bermakna kalimah yang kita sebut memuliakan Allah. Maka dia bagi contoh, kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul dia kata. Satu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul dia kata. Pasal ni kalimah Allah. Tiba-tiba satu orang dia main, zalika fadlu minallah. Minal apa? Minallah. Kalimah Allah kan, zalika fadlu minallah. Dia kata ada masalah. Pasal kalimah Allah tak boleh digolek macam tu. Dia kata salah.
Lagi teranum kan dari Lepas tu dia teranum. dia terenung terus. Sangat. Saya tidak kritik siapalah saya ni. Saya ambil daripada perkataan qala al-Fadil Ustaz Zulkifli Zulkarnain Hamzah. Anda tengok WhatsApp tu, dalam YouTube pun ada. Dia tegur. Benda ni dia kata tak boleh pasal dia lafzul jalalah. Allahu Akbar. Betul. Siapa kata Allahu Akbar? Tengok Tok Bilal tu duk mempermainkan nama Allah. Tak ada siapa kata kan. Tapi kalau zalika fadlu minallah, Allah. Azan bukan azan. Kata Ustaz Zulkarnain Hamzah. Itu rujukan saya lah. Rujukan saya muktabar. Jadi pasal itu saya kata tak apalah nak buat apa pun buat, tapi tolonglah ada isyrah li sadri. Mau dengar orang lain cakap, sikit mau dengar. Kita nak musuh ke nak apa ke, dengar sikit komen orang, lepas tu kita buat satu perbandingan yang agak baik, guna kewarasan, guna ilmu buat perbandingan. Itu pandangan lah. Wallahu ta'ala alam. Orang dalam edah pergi buat umrah, edah mati, edah wafat. Edah wafat ni 4 bulan 10 hari. Edah wafat ni dia berat sikit daripada edah cerai. Okey, saya nak edah cerai ni lain sikit, tapi edah wafat ni dia menunjukkan kita punya kesedihan hilang suami dia lain sikit. Dia tu punya berat. Tapi kes adalah dia dah bayar dah duit umrah semua dia dah bayar dah, umur dia pun dah 60 dah. Tiba-tiba laki dia meninggal, kena langgar motorkar, mati, meninggal dia nak pergi umrah macam mana? Dia dalam edah. Satu, kalau pihak travel tu kata dia boleh tunda pada bulan lain dan dia tak tanggung rugi apa, itu paling baik. Kalau pihak travel kata 6,000 ni kalau hang tak pergi kira lesak, yang ni termasuk di dalam apa dia, ma'zurah. Dia termasuk dalam kita kata apa exception case. Dia memang dalam edah, dia tak dibenarkan musafir, melainkan ada waris-waris dia. Tetapi kes dia ni kes lain. Kalau dia satu orang kaya, dia kata 6,000 tak ada apa, tak apa. Tapi kalau dia ni orang kebanyakan, orang biasa-biasa, 6,000 tu satu jumlah yang cukup besar, pekim, dah catat dah semua cuti-cuti, mai hari tu jadi macam ni. Maka kalau dia nak pi jadi salah ada? Tak semua ulama kata salah, tak. Dia boleh pi kalau dia nak pi. Kalau begitu dia punya kondisi dia. Pi. Dia sampai sana pun dia kena tahu dia dalam edah. Dia dalam edah. Lani pula Saudi 45 tahun ke atas tak ada mahram pun tak apa. Dia longgak sikit. Nak pi umrah 45 tahun ke atas boleh pi tanpa ada mahram. 45 ke bawah mesti mau ada mahram dengan laki ke dengan siapa mesti mau. 45 60 tak apa. Ada laki-laki tak mau pi pun dia lepas pi seorang. Ya, itu nampaknya lebih selesai, lebih sesuai dengan masalah yang dia tanggung. Saya tak mau pergi, ada lelaki saya mati 6,000, Allah izikan iziko bila-bila boleh cari, tak apa, make decision lah. Tapi kalau memang dah duk ajat 6,000 tu pi bagi kat dia, travel pun tak mau tolak langsung, bukan aku tak bagi hampir, hang yang tak mau pi apa aku nak ganti pula, tak apa dia pi. Jangan sedanglah diri dia dalam keadaan darurat. Al-Quran kata apa dalam surah dalam surah An-Nisa, illa an tattaqu tuqah. Melainkan orang dalam keadaan serba salah, takut macam tu. Satu takut ada dalam hati dia, apa dia? Mati suami. Satu lagi takut ada, 6,000 bukan senang nak cari. Tak apa, pilah supaya Allah bagi bantuan dekat dia. Wallahu ta'ala alam. Selesai lah. Ya sahabat. Bismillah.
Surah apa Ustaz you? Al-In yang kata ayat umur 40 tu. Al-Ahqaf ayat 20. Okey. Al-Ahqaf ayat umur 40 ni Quran sentuh. Bukan kata hadis. Hadis Bukhari sentuh 60. Hadis Bukhari sentuh umur 60. Ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf ayat 15. Iaitu Allah menyatakan, Allah ceritalah tentang wawasainal insan biwalidayhi ihsana. Allah pesan pada manusia dengan mak bapak ni buat baik. Orang lain kita boleh lupa, tak apa ikhwan. Baik dengan ustaz, dengan Al-Fadhil semua baik. Kaya-kaya lupa, tak apa. Al-Fadhil lupa murid pun banyak juga. Tak apa, tak apa. Tapi mak bapak ni jangan lupa lah. Walaupun dia mak angkat kita, jasa dia jangan lupa. Apa dia? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Dia berada, dia kandung kita, dia jaga kita, dia simpan kita dalam kandungan dia dalam keadaan cukup susah melahirkan kita. Quran kata apa dia? Hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Bila satu anak telah capai umur baligh, budak tu dah cerdik sikit, baligh dah 15 naik 16 naik 20, ataupun dia telah sampai umur 40. Quran kata bila dia sampai umur 40, sepatutnya keluarlah di mulut anak-anak umur 40 ni satu doa. Quran aja, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuhan, aku bersyukur dengan nikmat yang Hang bagi ke aku, Hang bagi pada mak bapak aku, dan Hang redalah ya Allah aku jadi anak apa dengan nikmat Hang bagi ni, wa an a'mala salihan tardahu. Satu anak bila mencapai umur 40, Quran ajak dia sepatutnya mendoakan mak bapak dia. Bukan sebelum 40 tak boleh doa, boleh. Tapi bila dah sampai 40 ni, kalau perangai lok-lak lagi, ada masalah. Tak betul. Matang. Dan saya pun duk tengok macam tu. Hatta ilmu sekalipun ikhwan, bila kita sampai umur 40 naik ke atas, kita akan melihat satu benda yang orang baru belajar tak dapat tengok apa kita dapat. Keluasan ilmu tu dia pergi. Umur 25 dia dapat BA bachelor apa lebih kurang, masuk umur 27 28 buat master, 30 dah ada BA apa MA. Dia cengih lah. Jangan cakap dia cengih lah kan, terbuat dengan lebah tengok lari kot lain lagi cengih. Tapi bila dia main umur beralih, dia beralih, dia lebih memahami masyarakat, dia tahu kelemahan masyarakat, dia lebih matang dalam ilmu. Dia lebih matang. Dia nak cakap, dia hati-hati. Bukan pasal dia takut, dia nak dia cakap orang terima. Jadi satu anak relax dengan mak bapak, bila dia masuk 40, dia ada mak ada bapak, kena tengoklah mak bapak tu dengan kasih sayang. Jadi rugilah kalau kita lalu 40 ni, benda ni tak main. Rugi lah, benar-benar rugi. Itu kita boleh tengoklah tafsir-tafsir lain apa dia kata tentang ayat ni, boleh tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh. Moga-moga kita diberkati Allah dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.